Okey, untuk seterusnya, okey, untuk pengambilan nutrisi bagi kanak-kanak ni sebenarnya bermula daripada dia lahir, okey, sampailah berumur 6 tahun ataupun sampailah dewasa lah. Okey, kalau kata daripada 0 hingga 6 bulan, okey, kita cuma suggestkan untuk anak tu okey, daripada 0 hingga 6 bulan, okey, kita hanya fokus kepada susu ibu ataupun susu formula sahaja. Okey, sekiranya ibu tu dia tak mampu untuk memberi susu ibu kepada anak dia, okey, dia juga diberi pilihan untuk memberi susu formula kepada anak. Okey, tidak dibenarkan untuk ambil sebarang makanan lain. Ya, sebarang jenis makanan walaupun air masak tidak dibenarkan. Sebab air masak ni tidak mengandungi apa-apa nutrisi. Sebab dia air kosong. Ya, bagi kanak-kanak. Okey. Maksudnya 0 hingga 6 bulan. Okey, sekiranya kanak-kanak tu ataupun ibu tu dia tidak mampu, anak tu boleh agak sesuai ataupun ya. Pas umur 6 bulan, okey, barulah kita antara carrot dengan kentang untuk beri makanan. Contoh adalah solid food. Okey, apa itu solid food? Okey, solid food ni adalah makanan yang lembut. Okey, selain pada tu saya campur jugalah. Okey, sebagai contoh saya buat puri. Okey, sebagai contoh saya campurkan antara carrot dengan kentang ataupun kentang dengan labunan. Macam itulah. Terus lepas tu okey, selain pada tu kita cairkan macam susu lah untuk kita bagi dia rasa dulu makanan tersebut. Okey, so makin lama lepas tu makin kita pekatkan. Okey, bila dia dah ada gigi, so kita tak perlu nak blend dah. Okey, so makanan tu kita just lenyik-lenyik ataupun hancurkan, kita boleh bagi dia makan. Bila dia makan, dia gigit tu menguatkan dia punya pertumbuhan gigi. Maksudnya gigi dia akan cepat keluar. Menguatkan dia punya gusi lah. Okey, untuk menggalakkan pertumbuhan gigi. Gigi dan juga gusi bayi. Sebabnya dia akan cuba memakan makanan yang diberikan kepada. Ya, okey. Itu salah satu Tapi kena pastikan tapi kena pastikanlah bahawa makanan tu lembut. Okey, untuk mengelakkan kanak-kanak tu daripada tercekik makanan dan juga memudahkan sistem pencernaan kanak-kanak ataupun bayi itu sendiri. Tips lah. Okey, untuk ibu bapa, okey, di mana macam mana cara awak nak menyediakan menu pada anak-anak. Contohnya perlu ada apa? Okey, selain daripada bijirin, kita perlu ada sayur. Lepas tu kita perlu ada buah. Dan juga kita perlu ada protein. Protein ni terdiri daripada daging, ayam. Macam itulah. Okey, 3 perkara asas yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah diet yang seimbang. Yang kedua adalah sederhana. Yang ketiga adalah pelbagai. Okey, apa itu diet yang seimbang? Diet yang seimbang di mana penyediaan menu kita, okey, untuk penyediaan satu menu tu selalunya perlu berasaskan kepada piramid makanan. Maksudnya yang paling bawah tu kita perlu ambil yang paling banyak. Okey, makin atas makin sedikit pengambilan. Okey, yang kedua adalah sederhana. Okey, sederhana ni maksudnya, okey, untuk sederhana ni maksudnya kita balancekan pengambilan tu. Okey, maksudnya sebagai contoh, ada ibu bapa yang takut anak dia obes, lepas tu dia bagi makanan yang terlalu sedikit. Ataupun yang terlalu kecil. Jumlah yang kecil. Bila dia bagi terlalu sedikit, benda tu tidak memenuhi. Maksudnya tidak mencukupi dari segi keperluan ataupun nutrisi pada anak tu, yang menyebabkan berat dia tak naik, kurang berat badan. Berat badan. Lepas tu yang paling kita takut adalah bantuk. So, bantuk ni pun sekarang ni kempen daripada KKM yang kita selalu dengar dalam TV dan juga radio. Okay. Berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak seimbang, yang tidak menepati keperluan bagi kanak-kanak. Lepas tu selain pada tu pula, ada ibu bapa yang suka bagi makanan yang terlalu banyak pada kanak-kanak tu, yang menyebabkan kanak-kanak tu obesiti. So untuk sederhana ni kita kena balance kan. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu berlebihan. Dan yang ketiga adalah pelbagai. Pelbagai ni maksudnya dalam satu portion, bukan kita bagi nasi je kat dia. Maksudnya dalam satu portion makanan tu kita kena pelbagai.
pelbagaikan. Dia ada nasi ataupun bijirin ataupun ubi dan sebagainya. Lepas tu dia ada sayur, yang paling penting dia ada buah. Selain daripada tu, kita perlu ada protein juga. Protein sebagai contoh, kalau kita nak bagi ikan tenggiri, kita bagi seketul ikan tenggiri. Kalau ayam, kita bagi kalau ayam separuh dada ayam. Separuhnya bukan seketul. Okey. Yang dikehendaki dan sepatutnya diberikan kepada anak-anak. Lelaki dengan perempuan untuk pengambilan nutrisi dia berbeza. Berbeza. Okey, ataupun jumlah kalori yang dia perlu ambil dalam sehari itu berbeza. Okey, untuk kanak-kanak lelaki, jumlah kalori yang dia perlu ambil dalam sehari adalah 1000 kalori sehari. Itu untuk kanak-kanak lelaki. Dengan perempuan untuk pengambilan nutrisi dia berbeza. Berbeza. Okey, ataupun jumlah kalori yang dia perlu ambil dalam sehari itu berbeza. Okey, untuk kanak-kanak perempuan hanya perlukan 900 kalori sehari. 900 kalori sehari. Nak ambil 2 sajian. Okey, 2 sajian tu maksudnya 2 kali makan. 2 kali makan. 2 kali makan. Okey, 1 sajian. Okey, untuk sayur adalah 1 cawan lah. Secawan. Secawan sayur saja. Okey, selain daripada sayur, kita juga selain daripada sayur, kita kanak-kanak tu juga memerlukan buah. Okey, so buah ni kalau kita nak tengok ada cara kita nak ambil buah dalam masa sehari tu. Okey, buah dia kena ada 2 sajian juga. Sebagai contoh, okey, sepotong betik, lepas tu dengan sebiji limau. Okey. Dikombinasikan sepotong betik contohnya dengan sebiji limau. Sebiji limau. Okay, sebab kita ikut kepada piramid makanan. Piramid makanan aras yang paling bawah adalah bijiri. Lepas tu nasi. Adakah puan kalau macam sepotong betik dalam masa yang sama kanak-kanak itu juga perlu diberikan dengan sebiji limau ataupun dia selang-seli ataupun memang dalam masa yang sama? Itu adalah diselang-seli. Diselang-seli. Anak-anak ni sebenarnya kita kena variasikan makanan supaya dia tidak memilih makan. Dia rasa menarik, dia rasa menarik. Ibu bapa maklum mengenai fakta sebenar dalam pemberian makanan kepada anak-anak, terutama bayi yang masih lagi berusia beberapa bulan selepas dilahirkan. Okay, jadi ada tak yang Puan Hidayah boleh kongsikan juga kepada adik-adik para pelajar di luar sana yang mengambil bidang pendidikan awal kanak-kanak ini mengenai makanan yang perlu dielakkan daripada diberikan kepada bayi ataupun kanak-kanak? Makanan yang perlu dielakkan, yang macam kita tahulah, okey, sepatutnya makanan yang perlu dielakkan tu bukan kita fokus kepada kanak-kanak saja. Kita orang dewasa pun untuk mengelakkan apa? Mengelakkan daripada obesiti, mengelakkan daripada jangkitan, daripada penyakit-penyakit yang kronik. Contoh seperti contohnya sakit jantung ke, lepas tu sakit pinggang dan sebagainya kan. Okey, antara makanan yang perlu dielakkan untuk kanak-kanak ni adalah benda yang paling penting adalah fast food. Okey. Fast food itulah yang menjadi kegemaran ibu bapa masa kini walaupun yang sedang mengandung. Betul ke puan? Ya, kan betul. fast food ni ibu yang mengandung selalu mengambil makanan fast food sewaktu dalam tempoh kehamilan. Itu sedikit mempengaruhi kandungan ataupun anak yang dikandungkan. Sepatutnya perlu dielakkan sewaktu kita mengandung lagi. Okey, sebab apa yang kita makan selalunya akan disalurkan pada baby. Okey. Selain daripada fast food yang perlu kita elakkan, selain daripada tu adalah macam keropok. Okey. So, kalau macam selain daripada tu orang panggil sebagai jajan kan. Kalau benda tu memang sangat tidak baguslah kepada anak. Ikut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, kanak-kanak yang berumur setahun ke bawah ni kita tak digalakkan untuk campur garam ke gula ke dalam makanan. Sebarang perasa makanan. Maksudnya kita betul-betul pure makanan tu lah. Bagi dia rasa makanan tersebut. Makanan yang sebenar, tanpa ada makanan yang sebenar, betul. Pure ni rasa itulah yang dia rasa. Ya. Pada tu, okey, kalau mak-mak ni susah sangat nak sediakan makanan pada anak, kalau dah tak tahu sepatutnya anak aku ni boleh makan apa, ni apa semua kan. Okey, refer lah ataupun rujuklah pada piramid makanan.